ramai kawan-kawan saya GP sedang menunggu untuk approval, di mana mereka masih belum dapat approval. Bilangan allocation pesakit kepada GP sepatutnya ditambahkan daripada 3 hari seminggu kepada mungkin 5 hari, atau mungkin setengah GP boleh mengambil sebanyak 6 hari seminggu. Mungkin kita boleh tambahkan kepada 50 pesakit sehari. So ini sangat membantu untuk mengurangkan beban PPV di sektor awam. Apabila perjuangan itu besar, kita perlu penggembelingan tenaga semua pihak ataupun seramai pihak yang mungkin. Dan mungkin perjuangan kita yang paling besar sejak beberapa dekad lepas adalah perjuangan yang kita ada sekarang ini, iaitu untuk mengekang penularan COVID-19 dan memberikan vaksin kepada seramai mungkin rakyat Malaysia, sekurang-kurangnya sasaran 80% yang diperlukan untuk mencapai imuniti kelompok. Apa yang anda saksikan itu adalah sedutan audio seorang doktor klinik swasta, antara banyak klinik swasta yang telah pun melibatkan diri dalam inisiatif vaksinasi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, untuk mereka tampil memainkan peranan untuk membantu hospital-hospital awam untuk mempercepatkan proses vaksinasi di seluruh negara. Kerana setakat semalam kita hanya merekodkan 6.3 juta dos telah pun disuntik secara keseluruhannya. 4.57 juta adalah dos pertama, 1.7 juta adalah dos kedua. Jauh lagi untuk kita sampai sasaran. Jadi kini tampil klinik swasta. Setakat ini kira-kira 700 klinik swasta telah pun tampil untuk membantu memberikan sehingga 18,000 dos vaksin sehari di seluruh negara. Dan sasarannya sudah tentu lebih tinggi daripada itu dalam minggu-minggu akan datang. Tapi ia tidak datang dengan tanpa cabaran. Sudah tentu ada cabaran pelbagai yang mereka juga perlu lalui. Ini juga bukan hospital-hospital swasta yang besar semestinya. Ada klinik-klinik kecil yang juga tampil untuk memainkan peranan mereka. Apa yang mereka perlu lakukan untuk mengubah, merombak semula kaki tangan, infrastruktur, norma operasi dan sebagainya untuk menjadi PPV peringkat swasta, klinik swasta untuk membantu mencapai imuniti kelompok secepat mungkin. Salah satu kisah yang menarik ada di Perak. Saya mahu bersama sekarang dengan Wakil Astro Awani Perak, Razak Ali. Razak sebentar tadi ada meninjau sebuah klinik di Ipoh, berkenaan di Maxwell, berkenaan dengan kisah mereka membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Apa yang boleh dikongsikan, Razak? Bagaimana mereka melakukan transformasi ini untuk menjadi PPV hampir secara spontan? Ya, terima kasih Luqman. Saya kebetulan berpeluang untuk melihat sendiri salah sebuah klinik swasta, Poliklinik Maxwell yang terletak di Bandara Ipoh ini beroperasi selepas mereka diberi peluang untuk menyertai program vaksinasi kebangsaan yang mereka digunakan bermula daripada 25 Mei lalu, Luqman. Tapi bila saya tengok keadaan tu memang berbeza sedikit daripada beberapa klinik yang sebelum ini yang saya lawati, dan perkara ini juga diakui oleh beberapa orang penerima vaksin yang saya temui, yang mereka mengakui klinik Poliklinik Maxwell ni ataupun mungkin klinik-klinik yang seangkatan dengannya yang menerima program vaksinasi ini nampak begitu teratur, begitu bersih, susun aturnya, mereka punya kaki tangan juga sangat mesra, lebih-lebih lagi dengan penerima vaksin yang kebanyakannya fasa kedua ni kebanyakannya warga emas. Dan yang saya tengok di klinik itu, Luqman, yang berumur sekitar 80, 79 tahun, 80, yang ada yang berkerusi roda untuk datang. Jadi sebenarnya, Luqman, saya sempat bersembang dengan para petugas dan juga dengan doktor yang bertugas di hospital, maksud saya di klinik itu. Mereka sebenarnya memang teruja untuk membantu, sebab golongan perubatan ni ataupun sektor perubatan ni mungkin boleh saya katakan dunia mereka ni kecil, maknanya mereka kenal dengan doktor sana, mereka kenal dengan pembantu klinik di sana. Jadi mereka saling tahu mungkin bebanan ataupun kerja yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka di sektor awam, khususnya di pusat penerimaan vaksin PPV yang terdapat di Ipoh ni, misalnya di
Stadium Indra Mulia yang sehari beribu-ribu, 4-5 ribu orang sehari. Jadi keletihan itu juga turut dirasai oleh petugas-petugas di klinik swasta. Itu sebab mereka sebenarnya Lokman itu satu, macam Lokman cakap itu satu. Di Ipoh ni sebenarnya ramai lagi ataupun banyak lagi klinik-klinik swasta yang nak tampil, tapi belum, mungkin disebabkan oleh kekurangan ataupun vaksinasi yang belum sampai, jadi mungkin dijangkakan bulan Julai nanti akan datang. Jadi itulah yang serba sedikit yang saya boleh katakan. Dan yang paling saya cukup terasa apabila salah seorang, saya kata uncle ni lah, Roman, dia berumur 80 tahun, sudah 2 kali menjalani pembedahan jantung. Pertama sekali kerana tersumbat, yang kedua untuk mengganti valve ataupun hijab. Dia pun rasa senang, dia kata selesa sangat, tak payah berpanas, tak payah beratur panjang, dah ada jadual. Jadi selesa dan menyeronokkan bagi mereka untuk tolong. Dan yang saya bertemu kebanyakannya dah dos kedua. Ya, Lokman. Itu kebanyakannya adalah daripada fasa kedua. Ramai daripada mereka adalah golongan warga emas 60 tahun ke atas, golongan yang berisiko tinggi, OKU dan sebagainya. Tapi beritanya adalah semakin banyak klinik swasta melibatkan diri dalam proses vaksinasi, kira-kira 700. Dan mereka mencasarkan akan menyumbang kepada penyuntikan kira-kira 18,000 dos vaksin setiap hari setakat ini. Itu beritanya. Tapi kisah di sebalik berita yang mungkin kita jarang dengar adalah kesediaan dan kesiapsiagaan klinik-klinik swasta ini dan apa yang mereka perlu lakukan untuk menyelaraskan semula operasi mereka. Kerana banyak klinik ini, dan saya yakin Poliklinik Maxwell di Ipoh juga, dia bukan satu operasi yang begitu besar. Mungkin kaki tangannya tak begitu ramai, infrastrukturnya tak begitu pelbagai. Klinik-klinik kecil begini, apa cabaran yang mereka hadapi untuk mengubah segalanya untuk menjadi PPV? Dari segi infrastruktur, dari segi ruang terhad yang mereka ada, dari segi kaki tangan yang mungkin tak cukup ataupun mungkin perlu dilatih semula. Bagaimana mereka melalui transformasi ini dan apa cabaran yang mereka hadapi? Ya, Lokman, apabila diberi peluang untuk menjadi salah satu PPV di Ipoh ini, ada klinik yang saya pergi semalam tu yang merasakan bahawa kaki tangannya lah bimbang, takut, tambah-tambah lagi apabila kes positif COVID-19 ini 6,000, 7,000, 5,000 sekarang ni mungkin ada kurang. Mereka rasa bimbang. Jadi ini antara cabaran yang perlu dilakukan oleh pengamal perubatan atau doktor yang memiliki klinik-klinik swasta ini, yang terpaksa atau maksudnya yang perlu melatih semula, memberi penerangan yang detail apa yang perlu mereka lakukan, apa yang perlu tidak melakukan, dan di samping itu juga mereka juga perlu menyusun semula. Sebab vaksin ini memerlukan peti ais yang spesifik lah. Mungkin tentu mereka terpaksa membeli peralatan baru bagi membolehkan mereka menyimpan vaksin ini untuk tempoh seminggu. Masa ini mereka dibenarkan untuk tempoh 3 hari dalam seminggu, iaitu hari Selasa, Rabu dan Khamis. Dan kebanyakan klinik-klinik swasta ini dibagi sekitar 30 vaksin sehari. Ini sebulan, seminggu semua lebih kurang dalam 90 hari. Tapi yang cukup menarik, Loman, walaupun di dalam kekangan mereka terpaksa memberi latihan kepada kaki tangan, mungkin ada klinik-klinik yang mengambil kaki tangan sementara atau part time, dan juga terpaksa membeli peralatan-peralatan tambahan. Tetapi yang cukup saya teruja melihat ialah kesanggupan dan kesediaan mereka untuk sama-sama membantu merealisasikan hasrat kita untuk mencapai immunity kelompok, atau sekurang-kurangnya antara 70 hingga 80% rakyat Malaysia ini menerima vaksin. Kalau di Perak sendiri, sejak setahun lepas, antara kerumitan apabila kerajaan cuba untuk mendapatkan pertolongan daripada pihak perubatan swasta, klinik swasta ataupun hospital swasta, selain daripada bekalan vaksin yang terhad, satu lagi kerumitannya adalah dalam isu kos.
kita sedia tahu bahawa banyak klinik swasta dan hospital swasta mereka amat sensitif terhadap kos kerana kos mereka untuk beroperasi tinggi, lebih mahal klinik swasta daripada hospital kerajaan. Jadi mungkin ada sedikit complication di situ apabila klinik-klinik swasta ini mula membantu memberikan vaksin. Adakah klinik di situ ada mengenakan sebarang harga untuk suntikan vaksin? Setakat ini, Luqman, tidak ada dikenakan sebarang bayaran kepada penerima vaksin. Sebab mereka ini dibayar oleh Kementerian Anak Syarikat Kementerian Kesihatan, dan bayarannya, Luqman, mungkin kita tak percayalah, ataupun mungkin sekitar belasan ringgit sahaja sebenarnya mereka dapat. Tapi kerana itulah, macam saya kata tadi, kerana sifat ini membantu, kan? Sebab kalau nak kirakan, mereka juga terpaksa berkorban, kadang-kadang terpaksa menyusun semula temu janji pesakit-pesakit mereka yang sedia ada, dan alhamdulillah mereka berkata bahawa pesakit-pesakit mereka juga faham komitmen ataupun boleh kita katakan macam tanggungjawab sosial korporat CSR yang mereka lakukan. Mereka tidak memikirkan sangat soal keuntungan, mereka tidak memikirkan sangat soal duit. Kemudian benda ni juga bagi saya, kalau tanya saya juga ada bersembang dengan doktor, mungkin serampang dua mata. Mungkin dari satu segi mereka memberi CSR. Jadi at the same time, dalam masa yang sama mungkin pesakit-pesakit ataupun pengirim pesakit bila tengok, oh ada klinik ni, secara tidak langsung akan turut mempromosikan klinik ini di masa akan datang. Jadi itulah, kalau nak kirakan dari segi imbuhan yang mereka dapat daripada program vaksinasi ini, mungkin sedikit sangatlah kita nak katakan dalam kalau dibandingkan dengan apa yang mereka boleh dapat dalam aktiviti ataupun perkhidmatan mereka seharian mereka yang seperti mereka jalankan sebelum ini, Luqman. Terima kasih Razak Ali, Wakil Asra Awani Perak. Semoga ini akan membantu mempercepatkan proses vaksinasi dan proses imunisasi negara, kerana setakat ini kita hanya sudah memberikan dos pertama kira-kira 14% daripada seluruh populasi negara, dan dos kedua 5.3%. Masih jauh lagi, tapi kita harap semua langkah kecil yang dilakukan ini akan membantu dalam usaha besar kita untuk bersama-sama mencapai imuniti kelompok secepat mungkin. Cerita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.